الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Masalah apakah yang halal diperbuat kerana sudah tahallul awal, tahallul yang pertama. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, apabila sudah tahallul yang pertama, maka halal baginya akan tiap-tiap yang diharamkan daripada ihram dahulu. Semua benda-benda yang diharamkan dalam ihram semua boleh buat, melainkan hubungan suami, melainkan jima' tak boleh, dan akad nikah tak boleh. Dan menyepatah akan perempuan malam sendegau dan mengambil buru-buruan. Maka itu tiada halal melainkan apabila telah mengerjakan yang ketiga. Jadi masuk dalam tahallul sani lah. Masalah 111, yakni melontar, bercukur dan tawaf. Maka dinamakan dia tahallul sani. Ya, mana tahallul peringkat kedua. Dia ada dua tahallul. Peringkat pelepasan pertama, ini pelepasan yang kedua. Kemudian masalah apakah yang halal dikerjakan apabila sudah tahallul sani. Jawab, halal bagi orang yang sudah tahallul sani ia jima' dan halal sekalian barang diharamkan dari yang tak ada lagi apalah. Ya, semua itu dah kembali asal dari halal. Maka maksud tahallul sani seperti apabila ia sampai ke Mina dan melontar ia kemudian menyembelih. Sampai ke Mina dia melontar kemudian sembelih, kemudian dia bercukur. Ya, kemudian maka pergi ia pada hari itu ke Mekah kerana tawaf. Maka sudahlah ia tahallul sani namanya. Maka tawaf ini dinamakan tawaf ifadah dan tawaf ziarah dan tawaf fardu dan tawaf rukun. Ada banyak nama letak nama. Ada orang panggil tawaf rukun, panggil tawaf ifadah. Tiga ni dibuat, maka tiga tu dia dapatlah peringkat pelepasan yang kedua. Makna habis semua sekali lah. Tak ada sekatan apa lagi dah. Dan masalah tawaf rukun itu, manakah waktunya? Kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kata sallallahu sirrah. Dan bermula awal waktu tawaf rukun itu ialah kemudian daripada pertengahan malam. Daripada malam menyembelih itu. Masuk pertengahan malam terus pada hari siang itu. Yang lebih afdal waktunya ialah hari menyembelih. Ya, hari nahar lah. Dan tiada akhir bagi waktu. Ya, waktunya bahkan harus baginya takhirkan kepada barang mana waktu yang dikehendakinya. Tetapi berkekalan dan berkait dengan pertalian ihram. Ya, maka tiada harus baginya jima' hingga tawaf ia. Jadi tergantung situ je lah. Maka apabila tawaf ia, sempurnalah tahallulnya dan harus jima' dan terangkat ihram semua sekali habis semua. Dan tiada tinggal melainkan melontar pada hari-hari tasyrik dan bermalam di Mina.
Maka ialah segala yang wajib, kemudian daripada ketiadaan ihram atas jalan menurut bagi haji tadi. Kemudian masalah kafiat tawaf dan hukum sa'i. Bermula atur cara tawaf rukun serta 2 rakaat ni. Seperti yang telah dahulu sebut pada tawaf kudum tu. Pada masalah 84 sampai ke 89 tu telah dibahas semua. Maka apabila selesai ia daripada sembahyang 2 rakaat tawaf itu, maka hendaklah ia sa'i sebagaimana yang telah kita khabarkan, ia telah kaifiat ni dulu pada masalah 91 dulu. Jika tiada ia sa'i kemudian daripada tawaf kudum, dan jika ia sudah sa'i kemudian daripada tawaf kudum dahulu, maka tiadalah sahaja diulangi sa'i lagi, kerana sa'i kemudian daripada tawaf kudum jadi sa'i fardu ya. Maka apabila sudah selesai daripada tawaf, maka kembalilah ke Mina kerana bermalam dan melontar jumrah yang 3 tu. Kemudian masalah khutbah dalam haji, berapa tempat? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kata sirah dan sunat bagi imam pada hari ini berkhutbah ia kemudian daripada gelincir matahari. Maka ialah khutbah, dia panggil khutbah wada' bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam haji itu ada 4 khutbah. Pertama khutbah hari yang ke-7, dan khutbah hari menyembelih tu, dan khutbah yaumun nafar awal. Dia bagi buat nafar awal situ. Jadi 4 ada. Maka semuanya itu kemudian daripada gelincir matahari masalah masuk zuhur. Dan sekalian itu menunggal melainkan khutbah hari Arafah, maka bahawasanya 2 khutbah. Antara keduanya duduk yang satu. Jadi maknanya lain itu semua 1 khutbah, dia tak ada 2 khutbah. Ya, kecuali khutbah Arafah. Kemudian masalah khutbah dalam haji itu berapa tu aman tadi? Masalah melontar jumrah yang 3 pula, ula, wusta dan aqabah. Bermula bermalam di Mina. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila sudah selesai daripada tawaf rukun seperti yang dalam masalah 115 itu, maka kembalilah ke Mina kerana bermalam di sana dan melontar jumrah yang 3. Maka bermalam ia pada malam itu di Mina. Maka apabila sudah subuh pada hari yang kedua daripada hari raya tu, yakni hari yang ke-11, dan sudah gelincir matahari, kemudian mandilah ia kerana melontar jumrah yang 3, iaitu jumratul ula, jumratul usta dan jumratul aqabah. Maka mulanya pergi ia ke jumratul ula, kerana ini ialah mula-mula yang dilontar. Kemudian dilontarkan jumrah tu dengan jumrah itu 7 buah batu. Kemudian maka berjalan ia ke kiri sedikit, maka berhenti ia dan menghadap kiblat serta mengucapkan alhamdulillah dan tahlil la ilaha illallah dan takbir itulah Allahu akbar. Kemudian minta doa sekadar membaca surah Baqarah panjang itu. Kemudian maka berjalan ke jumratul wusta dan melontar ia akan jumrah itu seperti ia melontar jumrah yang pertama juga. Itu jumratul ula. Kemudian berhenti ia seperti berhenti pada jumratul ula juga. Kemudian maka berjalan kepada jumratul aqabah dan melontar ia akan jumratul aqabah itu dengan 7 anak batu. Maka tiada ia berhenti pada jumratul aqabah. Asli tak sunat berhenti. Dan jangan pula ia pergi bimbang dengan satu pekerjaan, bahkan hendaklah pulang ke khemah terus, tempat tinggal juga. Ia lepas daripada jumratul aqabah terus balik khemah masing-masing. Habis. Kemudian bermalam lagi pada malam yang ke-12 di Mina dan dinamakan malam itu dipanggil nafar awal. Maka bila sudah sembahyang zuhur pada hari itu, maka pergilah pula melontar, itu jamrah yang ketiga. Pada tiap-tiap 7 biji batu sebagaimana dululah, seperti hari yang dahulu itu. Kemudian daripada itu boleh pilih antara tinggal semalam lagi atau pulang ke Mekah. Sekiranya mau kembali ke negeri Mekah, nah saya harus ia dipanggil nafar awal.
Maka apabila keluar dahulu daripada masuk matahari. Keluar tu sebelum daripada matahari masuk. Maka tiada atasnya suatu dam. Dan jika berhenti hingga masuk matahari di dalam Mina, maka wajib ia bermalam. Kalau dia dah masuk matahari malam, dah tak boleh pergi lagi lah. Kena habiskan tu buat nafasan. Dan melontar jumrah yang 3 seperti dahulu juga. Dan barang siapa meninggalkan melontar jumrah, maka wajib atasnya dam, iaitu menyembelih satu kambing yang memadai korban. Maka jikalau tiada kuasa yang demikian, maka wajib ia puasa 10 hari. Ini panggil dam tertib. Ya, kalau takhir dia boleh pilih mana-mana. Yang ni tertib. Tak boleh atas peringkat, boleh atas peringkat lain. Dia puasa 10 hari, 3 hari, kemudian daripada hari tasyrik. Dan 7 hari ketika sampai ke negeri masing-masing lah. Dan sebahagian jangan ditinggalkan hadir semayang berjamaah di Masjid Khif di Mina kerana pahalanya amat besar. Dan apabila ia pulang ke Mekah, sunat ia berhenti di tempat bernama Muhasib, iaitu tempat yang letaknya antar Mina dan Mekah, tapi terlebih hampir ke Mekah. Maka semayang asar dan maghrib dan isyak di situ, kemudian tidur sekejap, kemudian maka masuk hari ke Mekah. Itu di antara atau cara detail yang diterangkan. Habis. Kemudian babu majaa fi ifratil hajj. Dalam bahasa ini ada 3 pesen. Ya, ada ifrat, kiran. Mazhab Syafi'i kita yang afdal ialah ifrat. Bab yang datang ini menyatakan menunggalkan haji. Ketahui kiranya saudaraku bermula menunggalkan haji daripada umrah itu terlebih telah diperbuat akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradal hajj. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada isteri Rasulullah SAW yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW telah menunggal ia akan kerja haji. Maknanya beliau tak buat haji kiran, tentang untuk dibuat haji ifrat. Baginda SAW buat ifrat. Dan kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayah daripada Jabir dan Ibnu Umar. Dan katanya lagi bermula hadis Siti Aisyah ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Mana sahih tidak berujar dengan dia, dan telah mengeluarkan kalau Imam Muslim di dalam sahihnya. Masalah haji ifrat itu apa hukum? Kata Abu Isa Tirmizi dan Ibnu Amal akan hadis dalam masalah 118 yang diisi setengah daripada ahli ilmi, yakni ahli ijtihad, diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawasanya Nabi SAW menunggalkan haji dan menunggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Kemudian kata Abu Isa lagi, dan telah berkata Al-Thawri, jika engkau ifratkan haji, maka iaitu bagus. Dan jika engkau kirankan dia dengan umrah sertakan, iaitu elok. Waktu bagus, ini elok. Dan jika engkau tamattu', maka iaitu elok jua. Yang 3 lah. Ifrat, kiran, tamattu'. Dan kata Imam Syafi'i seumpamanya, dan katanya lebih suka pada aku ialah ifrat. Haji ifrat, kemudian bau tamattu', kemudian bau kiran. Itu susunan dalam mazhab Imam Syafi'i. Bau ifrat dia apa? Lama sikit kan dalam ihram. Bila ibadat dia payah sikit, dia afdal lah. Itu kaedah kita gitu. Afdalul a'mal asqaluha. Amal dia lebih afdal apabila dia lebih mencabar dan lebih berat. Itu maknanya. Kemudian satu lagi, bab ma jaa fi jam'i bainal hajj wal umrah. Ni kiran. Bab menyatakan menghimpun, yang menyatakan himpunan antara haji dan umrah.
Ketahuilah kira saudaraku menghimpunkan pada niat haji dan umrah itulah dinamakan haji kiran. Maka haji kiran itu harus jua siapa-siapa yang memperbuatnya. Mana sah tak ada apa. Dalil yang harus menunjukkan ialah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaik bi umratin wa hajjatin. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan namanya Sayyidina Anas bin Malik Khadam radhiyallahu anhu. Kata telah aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap ia akan labbaik dengan umrah dan haji. Ya, labbaik bi umratin wa hajjatin. Maka apabila adalah Rasulullah SAW memperbuat demikian, maka itulah menunjukkan harus mengerjakan dan menghimpunkan antara haji dan umrah. Dan kata Abu Isa Tirmizi pada bab yang riwayat di Sayyidina Umar dan Imran bin Husain. Dan katanya lagi ini hadis Malik dan hadis Hasan lagi sahih. Kemudian haji kiran Abu Qum. Kata Abu Isa At-Tirmizi, sungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli al-ilm kepada hadis yang dalam masalah 120. Memilih mereka itu akan dia daripada ahli Kufah dan lain. Ini berkata mereka itulah yang afdal daripada yang lain. Itu hadis dipakai oleh ahli Kufah. Lepas kita mazhab Syafi'i kita pakai hadis yang satu lagi, itulah afdal kita buat secara ifrad. Dan babu maja'a fi tamattu' wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ru'yatuz zat fahiya fil akhirati bila wasitatil mir'atil insya'a ta'ala bin nazari sir. Wa amma ru'yatuz zat fahiya fil akhirati bila wasitatil mir'ah insyaallah ta'ala bin nazari sir wa huwa al musamma bi tiflil ma'ani kama qala Allah ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wala'alla al-muradu min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi ala surati syabin amrat wa huwa tiflul ma'ani wa huwa tajalli rabbi ala hazihi surah fi mir'atir ruh wasitatan baina tajalli wal mutajalli lah wa illa fal haqqu munazzahun anis surah wal maddah wal khawasil ajsami. Fasuratul mir'atun wal mar'iyu ghairu mir'ati wa ghairu ra'i fafham fa innahu lubabus sir wa hadza fil alami sifat li'annahu fil alami zat tahtarikul wasa'id wa yamhu wa la yasma'u fi zalikal alamil ghairallahi ta'ala kama qala alaihi salatu wassalam araftu rabbi bi rabbi ay bin nuri rabbi wa haqiqatul insan muharramun fi zalikan nur kama qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi.
al-insanu sirri wa ana sirruh. Kama qala alaihi wasallam, ana minallahi wal mu'minuna minni. Wa kama qala ta'ala, khalaqtu Muhammadan min nuri wajhi. Wal muradu min wajhi az-zat al-muqaddasah al-mutajalliyatu fi sifatil arhamiyah. Kama qala Allah ta'ala, inna rahmati sabaqat ala ghadabi. Wa qala ta'ala li nurih, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa kama qala ta'ala, laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil hadisil qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaqi. Adapun melihat zat Allah Ta'ala itu adalah ia di dalam alamil lahud. Kalau ihya dia panggil alamil zat. Bi'tibari alamil zat, tidak bi'tibar sifat wal asma. Ya. Padahal alam ni tawakal warid dan tawakal wirid tu ni. Ya, dia kekal musyahadah dengan Allah SWT. Al-warid dalam makam sifat, dalam makam asma, af'al. Ya, bila tajalli naik peringkat atas dalam alamil lahud bi maqamiz zat panggil. Allah. Adapun melihat zat Allah Ta'ala itu adalah di alam lahud dipanggil, tanpa perantaraan cermin, ya, dengan pandangan sir yang disebut tiflul ma'ani, ya, dipanggil tiflul ma'ani. Dalil firman Ta'ala, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya, mereka melihat Allah maja'alna minhum. Ini nikmat paling besar ni. Tajalli nikmat ni, nikmat bidadari pun hilang, nikmat apa pun habis. Ya, sebab sebelum tu Allah Ta'ala dah beri beberapa nikmat dulu. Dia tunjukkan nikmat-nikmat ni, wah. Ya, dia ingat nikmat tu paling hebat. Memang hebatlah nikmat syurga kan. Bila tunjuk yang lain pula, nak yang lain pula. Menandakan nikmat akhirat dia taraki, dia naik kan. Dia tak ada turun. Nikmat dunia ni turun kan. Naik berturun. Umur 40 turun, 50 turun, 60 turun, turun masuk liang lahat tu. Habis tu jadi mayat kan. Ya. Apa-apa benda atas dunia dia turun. Apa benda pun dia menurun. Kereta model baru duduk 10 5 tahun habislah. Dapat pula kalau model cepat keluar model baru lah, lagi jadi buruk gitu. Akhirnya jadi besi berkarat. Kan? Manusia begitu juga habis, lama habis semua. Ya. Tu kata Nabi Ibrahim AS, la uhibbul afilin, aku tidak minat pada benda yang hilang. Aku nak benda yang kekal. Dia tu. Ya. Allah Karim. Di wajah orang mukmin tadi berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat. Bila dah seperingkat berapa lapis tuan tunjuk dia nak lagi, tunjuk lain janji tak nak, tunjuk dia nak lagi tuan. Sampai akhir tajalli zat dia tuan tanya nak lagi, tak nak gitu. Bermakna sini kemuncak paling hebat bila dibukakan di sana besok. Tapi jaga tu penglihatan bila kaifin walan hisarah. Dengan tidak ada satu kaifiat yang sama dengan makhluk. Tetap dasar dia laisa kamisli syai'. Itulah kehebatan, keagungan Allah yang maha dahsyat. Ya. Hebat. Itu dilihat terus. Adapun di dunia lihat dengan mata juga, tapi mata dalam. Dia panggil basirah. Melihat dia dengan cara syuhud wal musyahadah. Orang duduk sebab orang duduk tajalli taraf ni dia habis. Dia tak ada pandang lagi makhluk dah. Ya. Al-arif la yazaru tirar wa la yakunu ma'a ghairillahi qararu. Bermasuk lain arif dengan la yazalu tiraruh, batin hati dia sentiasa ittirar dengan Allah Ta'ala. Apa makna ittirar? Siddatul faqr, sangat fakir dengan Tuhan. Dia tak bergantung benda lain lah. Satu benda dia tak nampak, dia pandang benda ni macam habaan mansura, macam habuk. Dia pandang dia. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh, dan tidak ada selain Allah Ta'ala itu menjadi ketetapan dia, tak ada. Satu benda pun tidak akan menyenangkan, membahagiakan dia, menyeronokkan
membahagiakan dia, mensedapkan dia, tak, Tuhan ni tuan. Selagi hati kita sedap benda lain, itu orang tu jauh lagi dengan Tuhan. Ya, ana ala jauh, walain wallahu alam. Masih lagi seronok sana, seronok sini tuan. Dia tak ada, arif billah tak ada. Dia tak ada seronok dah. Sebab apa? Seronok dia 100% dia dah bagi ke Allah Ta'ala. Bis, tamam. Ya. Situ dia punya dahsyat, nikmat dia luar biasa tuan. Orang sini baru sah dia bersifat dengan zuhud dan sebagainya. Dia takkan paling hati makhluk. Sebab apa? Kelazatan dia karam dalam menghadap hadrat Allah Ta'ala dengan rohani dia maha dahsyat. Sebab tu dalam tembak tu dalam suluk dia hentam habis-habis dan proses habis proses. Dia berkilat dalam tu. Tu. Allah Allah. Tanpa perancangan cermin, dengan pandangan sir, tengok tu. Pandangan sir. Kaki dalam suluk makam 3 tu. Mula kita letak latifatul qalbi, lepas tu latifatul roh, lepas tu latifatul sir. Situ dah terpancar tuan tu. Tapi kita tak asah. Dapat dalam suluk makam tu dah diberikan tapak, tapi kita tak buat kerja. Tak tembak, tak gilap kan betul-betul. Gilap kan teni betul-betul, sental habis-habis. Hadid basaran iman. Hadid, tajamkan pandangan dalam kamu tu. Tajam pun sedap. Benda tajam pun sedap kan. Kita tolong orang apa? Nian daging ngai nak kerja kahwin tu kan. Kalau bawa pisau tajam tak, sedap je. Kalau buat tumpul, teni tercabut ulu pisau tak lut-lut kan. Sakit hati ngiling ganjal. Apa silap bawa, ingat pisau tajam, bawa pisau tumpul. Ganjal, daging ketetel pula. Kalau pisau tajam sedap kan. Begitulah bila tajam iman dia dia tengok dia makhluk hati dia karen tuan. Pum. Tajali tuan buka. Sebab bila masuk nafsul mutmainnah, di situ dia panggil awalul maqamil arifin. Awal makam arif. Depan dia, belakang habis. Depan dia tu pembuka habis. Tak habis-habis tentang pembukaan yang melautan luas. Muka syafah makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dia orang jejak situ dia punya lazat, ya Allah. Ya. Dia tengok dunia ni apa tak ada. Kita tengok dunia macam canguk-canguk kan. Tarikan banyak lagi. Lepas tu tak boleh jalan. Sana pegang, sini pegang, sana tambat, sana ikat kan. Lagi ikat dengan tu, tambat dengan tu. Itu yang kacau. Hijab banyak sangat. Hijab duniawi lain, hijab nafsani lain, hijab syaitani lain, hijab zulmani. Berlapis-lapis hijab ni tadi. Analah orang lain wallahu alam. Berlapis-lapis hijab ni tadi. Tebal ya. Sampai nak sampai hadrat Allah Taala. Allah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Rabbi," aku lihat akan Tuhanku, ala surati syabin amrat, di atas rupa seorang pemuda. Macam ni hadis, jaga ni. Aku lihat Tuhanku dengan rupa seorang anak muda yang tampan. Kan dia kata Tuhan rupa orang. Maksud dia tempat tajalli. Ya, dia tengok anak muda tu sebagai cermin dia. Bukan dia Tuhan. Faham? Bukan dia Tuhan. Dia anak muda tu tempat ditajalli. Tajalli. Tu. Bang kita tengok dalam cermin lah tuan-tuan ni. Kita tengok dalam cermin nampak kita dalam tu. Tu bukan kita, tapi dia tak lain daripada kita. Wah, macam mana pula pening kepala. Dia bukan kita, tapi tak lain daripada kita. Dia bukan kita luar ni. Tapi dia tu ialah membayangkan kita. Ya. Tak ada dalam tu kita punya muka lain pula. Kan? Jadi maknanya dia menunjuk tepat akan keberadaan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Ya. Di mana sebab man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang betul-betul mengenal Tuhan, syahidahu fi kulli syai', dia akan terbuka tajalli syuhud dia akan Allah Ta'ala dalam tiap-tiap satu. Di sini Rasulullah tajallikan di mana Rasulullah buka? Pada surah pemuda yang kacak. Ya. Mungkin maksudnya adalah tiflul ma'ani dia panggil. Iaitu dia panggil ni istilah sufi dia panggil tiflul ma'ani. Ya. Mana kanak-kanak dibangsakan ma'ani. Kanak-kanak cantik kan? Nak bersihlah. Tiflun. Tapi sifat tufulia jangan. Sifat tufulia kebudak-budakan. Itu lain. Iatulah tajallinya singkapan dan pembukaan Allah Ta'ala
dengan rupa seperti itu dalam cermin roh. Ya, dan cermin rohani kita, bila cermin rohani kita dalam cantik, dia pandang apa pun nampak dia, dia pandang apa pun nampak dia. Masalah cermin hati berkarat. Itu tuan. Ya. Kalau ilmu syariah kita berjalan, kita asal akal kita menghafal, kita punya asal akal. Kalau ilmu dalam rohani, dia asal roh. Rohani kita asah sampai dia cermin dalam tu cerah, bersinarlah. Apa saja dipandang nampak dia. Apa saja dipandang nampak dia. Man arafallah, ya, syahidahu fi kulli syai'. Dia syuhud akan Ta'ala dalam tiap-tiap suatu. Yang lazat tadi tu. Nikmat ni tadi tu. Kata ulama sufi, dia kata lebih lazat daripada 1000 kali jima'. Tuan-tuan pernah jima'? Om jima' macam ni tuan, sekali kan ganda 1000. Gandakan 1000 kali tuan. Lebih daripada tu lagi. Dia minta jali tu punya lazat tumbuh habis tuan, habis. Sebab dia kata benda ni tak boleh nak digambar. Sebab zauq, man zaq wa man lam yazuk lam yadri. Siapa rasa, dia rasa. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Maka nak dapat rasa Allah Ta'ala, kenapa? Syarat besar dia, buang rasa dengan makhluk. Buang. Kalau boleh buang, boleh sampai. Paslun wasal. Berani kerat, boleh sampai. Macam berani kerat. Ada berani. Masuk suruh, ada berani. Nyet, ayah lah kata. Nyet tak ayah. Ajak nak jumpa Tuhan pun tak nak. Kau ajak jumpa orang lain kau nak. Jumpa Tuhan makhluk kau nak. Jumpa Tuhan kau tak nak. Jumpa apa? Jumpa maknawi, bukan jumpa mata kepala. Kan kata pula, ni apa jarang pula jumpa Tuhan. Jumpa dengan mana? Liqa' dengan Allah Ta'ala. Mana? Masuk dalam makam muraqabah dan musyahadah. Situ dia nampaklah kelazatan, kehebatan dia. Bukan harga juta, bilion dan harga dunia. Tak ada harga dunia. Dan orang dapat benda ni habis, hilang. Ya, kelazatan dia ma'allah. Tu dia pasang tu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Asak benda tu. Ya, muraqabah ma'iyah. Keadaan ma'iyah, ma'ah. Berserta dengan Allah Ta'ala. Ni duduk dalam makam lahud, alamin lahud. Mungkin maksud di sini panggil tiflul ma'ani, iaitu tajalli Allah Ta'ala dengan rupa seperti itu dalam cermin roh. Rohani kita tu ibaratkan cermin, maka di situ tuan tajallikan. Terbuka tu, dia rasalah tuan, terbuka. Kerana rupa adalah cermin roh. Kerana rupa adalah cermin bagi roh. Ya. Semua benda ni panggil cermin dan kita ni panggil cermin. Setengah ulama sufi dia panggil nur. Ya, segala khalaik ni dia panggil anwar, nurullah panggil. Apa makna nur? Benda yang menunjuk, bukan Tuhan. Benda yang menunjuk. Sebab semua makhluk ni menunjuk ke hadrat Allah Ta'ala. Lepas tu Usuluddin pun kita ambil dalil apa? 2 patah aja. Kalau kita maju Usuluddin dalam dalil akli, ulama buat 2 patah aja. Hudusul alam dia kata. Dalil wujud mana? Hudusul alam. Dalil baqa, hudusul alam. Sampai kaunuhu mutakaliman pun dalil apa? Hudusul alam, baharu alam. Jika keadaan alam ini baharu, ya, mana pada tak ada dia kepada ada, kemudian tak ada balik, itu makna baharu. Ma sabaqahul adam walahikahul adam. Tiap-tiap benda yang mawujud, yang dia ni didahului oleh ketiadaan dan kembali balik kepada ketiadaan. Ini panggil hudus. Ni cermin. Bila dia hudus, dia pergi naik kepada mawujud, ada siapa yang buat, siapa yang jaga, siapa yang kawal. Itu semua cermin. Ya, cermin. Cermin memandang kepada Allah Ta'ala, termaksudnya. Ya, cuma peningkatan idrak antara akli wa syuhud atau jauh beza. Idrak dengan akal itu Usuluddin. Sebab tu kita maju Usuluddin, dia suruh kena hukum akal. I'lam annal hukmal aqli yanhasiru fi salasati aqsamin al-wujub, istihala wal jawaz, kan? Sebab kita nak idrak dengan akal. Adapun dia ni idrak dengan dalam, dia masuk dalam ni kan. Pendapatan dia dengan roh, dengan sir, ya. Dan seterusnya lah. Maka lebih terang dia begini. Dapat dengan ta'akul, dengan dapat bizauq. Jauh. Jauh beza kan. Perantara antara tajalli dan mutajalli lah
Antara pendedahan dengan mutajalli yang ditajalikan baginya. Yang dimaksudkan dengan hadis tadi bukan berarti bahawa Allah Ta'ala itu bergambar, ya kan? Ya, ala surah atas surah apa? Syabin amrat, di atas rupa laki-laki yang cantik yang elok. Amrat ni orang panggil muda belia. Dia belum balik, tapi umur rahik, dekat-dekat dengan balik, cantik kan? Untuk amrat. Dia kena asing kalau di pondok gunung amrat ni asing. Dengan pelajar tu seorang asing lain. Ni bahaya. Betul-betul kan jadi kaum Nabi Lut pula kan. Tu bahaya tu. Amrat. Jadi ditajalikan di situ. Yang bermaksud bahawa hadis ini bukan berarti bahawa Allah Ta'ala itu tergambar. Sebab penting usuluddin dalam kita menyelami ilmu hakikat, usuluddin kena kemasan dan kalau tidak kan dia bergonggahkan. Silap faham sufi punya kalam, dia faham lain. Jadi golongan musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, faqad kafar, maka kufur la ya, na'uzubillah. Kena jaga betul. Batu Imam Ghazali kata tidak dinamakan ahli sufi, melainkan orang yang mantap ilmu tauhidnya, kemas ilmu fiqahnya, dan mendalam dalam ilmu tasawuf, dan mengharungi jalan hakikat. Baru dipanggil golongan ahli sufi atau ahli tasawuf. Kalau tidak dipanggil mutasawifah, yang meniru-niru, yang kekat rupanya habis. Nampak tu dia tu lah, kita lah Tuhan. Kacau kerja ni kan. Jumpa sekali kat kita buat acar sekali, kita nak tengok dia punya lain, kita kata macam mana hakikat mengenal diri tu. Inilah aku nak buka ni. Kita ni lah Tuhan sebenar. Kata kacau. Itu berlambak lah Tuhan tu. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu tu ilahun, Tuhan yang wahid. Dia dah berlambak macam ni cerita ni. Dia kacau tuan-tuan ni. Bahaya tu. Kata betul-betul usuluddin tak mantap, jadi kufur, na'udzubillah. Jadi dimaksudkan sini apa ni? Bukan Tuhan itu bergambar, sebab tetap dasar Tuhan itu laisa kamitsli syai'. Tiap-tiap sifat, kullu sifatin, ya. Tiap-tiap sifat allazi yaliku bil khalaiq, yang layak dia dipakai oleh makhluk, fallahu mukhalifun bizalik, maka Allah Ta'ala mukhalafah dengan benda. Itu kena jaga. Itu kita stand kena jaga. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun ada syaitan, ya, dekat Kubah masjid tu kan, pancaran nur tu pum. Wah, kan dia pun keluar, dia kata ya Abdul Qadir qadir tafa'al ahkamu syariah anka. Ya Abdul Qadir, sekarang makam kau dah tinggi, terangkatlah ilmu syariat daripada engkau. Saya Qadir pun ambil selipar syaitan, dibaling tuan. Dibaling selipar. Nur cahaya tu datang. Dia kata qad irtafa'a, sungguh terangkatlah ahkamu syariah angkat. Terangkatlah engkau sekadar tinggi makam, hukum syariat dah tak ada dah, dia kata. Saya Qadir dah ambil kasut, dia baling tuan. Bila baling, cahaya nampak tadi pum, bertukar jadi asap gelap. Keluar suara syaitan, kah. Dia ketawa tuan. Kalau banyak aku sesatkan orang, dia kata. Ni jaga tuan. Apa-apa pun ilmu kena jaga tuan. Tak ada ilmu bahaya. Ilmu nur. Bila tak ada nur, lawan nur apa? Zulmah. Tuan-tuan nak jalan dalam zulmah ke nak jalan dalam nur? Itu saya jawab dia. Ya? Sebab Rasulullah buka dalam Fadailul Ilmi cukup banyak hadis-hadis sahih tentang kelebihan. Rasulullah pimpinan agung kita, pemegang tali tajalli Rasulullah SAW. Apa tarekat mesti lalu Rasulullah SAW. Tak jalur Rasulullah tak sah. Ya, Rasulullah ni menekan ilmu penting, kena timba ilmu, kena belajar ilmu. Tanpa ilmu ni bahaya. Ya. Macam dengan aku di Tuhan. Itu dah saya nak cerita ni. Kita di Tuhan ni. Wah, gitu. Banyak kacau tuan-tuan. Dia kata kita, dia mengaku dia Tuhan ni, kapi jawab tuan-tuan. Habis cerita. Dia tu lama merupakan makhluk dengan Tuhan. Masya Allah. Berat tuan-tuan ni. Kerana Allah Ta'ala bersih daripada segala rupa. Ya, Allah Ta'ala tu munazzahun. Ya, Allah Ta'ala disucikan dia daripada segala rupa-rupa makhluk. Maka yang dimaksudkan sini dengan rupa tadi ala surati syab atau rupa pemuda tadi adalah maksud tadi itu adalah cermin
Mana pemuda tu ibarat cermin. Makhluk semua ni seolah cermin. Cermin apa? Untuk memandang. Mana bila kita lihat cermin, mesti nampak wajah kita dalam tu. Kalau kita tengok cermin tak nampak wajah kita, bermakna cermin tu ada masalah. Ya? Begitulah makna alam ni cermin. Bila kita pandang dia pada alam, mesti hati kita karen ke Tuhan. Buka mata luar, mata dalam mesti terbuka. Kalau tidak, masalah. Itu maksud dia. Tengok cermin tak nampak benda kosong, kan? Tengok tak nampak, kan? Bermakna rupanya cermin tu dah ditutup dengan debu yang tebal, kan? Satu hun tebal debu. Mana nampak bapak gajah melintah pun tak nampak, kan? Dia panggil cermin, mirah, atau dia panggil mazhar. Isimakan daripada zahar. Mazhar adalah mahalu zuhur, tempat zahir. Apa yang zahir dalam kita pandang pada makhluk, dia. Ya. Semua penzahiran tu ada dibukakan dari sudut asma, ada dari sudut awsaf, ada dari sudut mana af'al. Tinggi sekali sudut zat. Terbuka ambil lenyap. Orang panggil apa tuan? Lebur. Kan? Lebur. Leburkan diri kamu. Baru kamu kenal akan dia. Ya. Bila tak ada kamu, barulah kamu nampak ada ia. Bawa ni pening kepala ilmu. Dah tak ada, baru ada. Ya, dah padam, baru terang. Dah tutup, baru terbuka. Dah mati, baru hidup. Yo, ni pening ni kalam apa kau pakai kata ni. Ya, pening tangkap dah padam pula baru nyala. Padamkan pandangan kamu dengan makhluk, baru dah menyala pandangan kamu dengan Allah. Itu maksudnya. Matikan nafsu kamu, matikan pandangan makhluk, barulah maknanya hidup pandangan batin hati kamu dengan Tuhan. Ya. Tutup pandangan makhluk, baru terbuka dengan Ta'ala. Itu benda berlawan tu. Ya. Sebab dalam hikam tu ada 4 kaifa yang berlawan, kan. Benda yang mudadun, did. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mirati. Macam mana hati kamu nak percaya rupa makhluk lekat dalam cermin hati kamu. Pangkat, jawatan, nama, dunia. Habis tak payah. Tak ada jalan, jam. Sebab kena kikis benda tu. Maknanya terlekatnya rupa makhluk pada cermin hati kamu mudadun, dia berlawan habisan untuk kamu bercahayanya hati kamu. Lagi tepekan tampalan dalam cermin hati kamu dari makhluk kamu tak buang, selagi itulah sinaran nur hati kamu takkan dapat tangkap. Ibarat kita punya cermin kereta baru, tiba-tiba lumpur dah lepat, kan? Kereta baru dia masuk hutan 4x4, kan? Perang tepi. Habis dah tutup cermin kita apa tu? Lampu kita. Jadi tak jalan, tak suruh pun tak. Buka tak menyala pun tak jalan. Tampak depan tertutup. Buka cermin depan tu kena lap. Lap dia balik. Mandikan dia dengan air muraqabah dan musyahadah. Baru dia terang. Satu. Maknanya benda dalam keadaan mantik dia panggil ad-didani la yajtami'an. Benda berlawan did ni dia tak boleh berhimpun. Kalau lawan nakid lain. Ya. Macam malam dengan siang tu did. Datang malam hilang siang, datang siang hilang malam. Gerak dengan diam. Bergerak ada gerak, tak ada diam. Bila diam tak ada gerak. Dia tak boleh berhimpun dua benda tu. Begitulah tak boleh berhimpun dua benda. Apa dua benda? Iaitu menghadap kita pada makhluk, nak menghadap dengan Tuhan dia tak boleh. Ni menghadap mana? Dalam, semua kita dalam ni. Luar tak apa nampak. Dalam ni. Ada lagu nasyid tu kan. Daripada apa tu? Kemudian arkam dulu kan. Nanti sedap sini kata dia. Tuhan raikanlah dunia daripada hati. Kerana di situ aku tidak mampu mengumpul dua cinta. Kerana di situ aku tidak mampu mengumpul dua cinta. Cinta ke Allah dengan cinta ke makhluk tak boleh berhimpun. Ya. Kena padam satu. Boleh nampak. Ada berani. Ada berani boleh sampai. Tak ada berani tak boleh sampai. Berani kerat boleh jalan. Dua je. Dalam kitab Hikam Abi Madian kata, paslun wasal. Paslun kamu berani kerat, wasal kamu boleh sampai. Nak kerat nafsu dan nak kerat pandangan makhluk. Hubbud dunia, hubbul mal. Semua kena kerat tu. Kalau tidak dia bersakau lagi. Payah jalan. Kita jalan kampung, hutan, kita tebas, lorong. Boleh lah jalan seorang kan. Motosikal tak boleh masuk lagi. Cacak dengan bocor tayar. Tebal besar sikit lagi, motor lalu. Besar sikit, jalan kampung, kereta boleh masuk. Tebal luar lagi, highway dah, lagi laju. Aulia dia pun jalan rohani dia macam highway. Tekan banyak, sum dia pergi, sum. Tapi satu je sui, ada tol.
Tu dia sui sikit gitu. Dia ada sangkut laju sap dia begini tuan tu perjalanan ahli syariat wal hakikat dia berbeza ni. Pada wali bintik Suis dia sum dia pergi hati dia mi'raj hadrat Allah Taala terus. Allah. Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bi syahawatih. Itu benda berlawan lagi. Am kaifa yarhalu ila Allah, macam mana engkau nak berjalan ke Tuhan? Wa huwa muqabbalun bi syahawatih, kamu ditambat, diikat dengan nafsu kamu. Malam kena bangun, dia tak bangun tidur. Puan subat ni tak ni zikir tak buat, jalan Nabi ikut nasuh habis tak jalan. Kena buang kerat dia. Boleh kerat, boleh sampai. Ya. Am kaifa an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalat. Macam mana kau nak masuk hadrat Allah Taala? Ni semua masuk hadrat Tuhan kan ni. Hadratul Qudsi, hadratul unsi nama dia. Sedangkan kamu belum bersuci daripada janabah kelalaian. Daripada kelalaian yang diserupakan dengan orang berjunub. Ya, al-ghaflah asyabihah bil junub. Maknanya standard pandangan sufi, orang yang tak berzikir tu taraf dia sama dengan orang berada besar. Wajah syabah mana? Dia ditegah, imtina. Dia tegah daripada masuk dalam masjid, duduk. Tak boleh duduk masjid. Dia boleh melintas. Begitulah orang yang lalai, tak ada zikir, dia tak boleh wukuf sama Allah. Tak boleh, dia tak boleh wukuf. Sebab kita istilah Naqsyaband, dia ada wukuf qalbi. Wukuf. Berhentikan qalbi kita menghadap dia. Itu dipanggil wukuf. Mana wukuf apa? Kalimah waqafah. Waqafah yaqifu wukufan. Mana berhenti. Jangan menghadap lain. Sebab tu syarat pertama nak zikir 10 kafiat, kata berhenti. Himpunkan. Tu mana berhentilah. Himpunkan, kumpul. Faham dia je. Baru start zikir. Kan? Dia boleh jalan. Am kaifa an yafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Macam mana kau nak faham daqaiq, benda-benda yang seni, hakikat yang dalam, asrar, sedangkan kamu belum bertaubat daripada dosa kamu. Kebiasaan tersekat dari mana? Dosa dalam banyak. Dosa luar mungkin cantik lagi. Dia kaji ibadat ni dalam tu. Memandang menandang hebat gitu. Terasa kita ada itu semua tu kena buang tu. Itu tak akan faham ilmu hakikat. Sebab tu buat-buat yang tak mengaji ilmu hakikat, tak mengaji ilmu sufi, tak mengaji jalan kerohanian, sebab dia cakap besar kan. Ada budak seorang tu, budak utara apa nama? Mazhab apa nama? Ingatkan Nazar tu ubah nama dia sebut Nazar. Dia hentam tasawuf ni tarekat gini. Kau siapa panggil? Tarah makrifat kau ujung kuku pun tak ada. Makrifat kau bil akli. Kau nak main dengan bizauki, wali-wali punya makrifat. Tenung nampak Allah Taala. Kau tenung nampak ni jangan termerang lah. Kau punya tenung ni kau nampak. Buta mata dalam. Cakap nak cakap nak rimbat. Wali kau nak main kan? Tak payahlah. Bos nipal dia berduduk dah baik. Kalau mazhar tu duduk bos nipal wali pun dah baik. Takut wali sepak tak nak pakai. Kau kuang hajau dengan wali-wali kitab wali, kau nak bakau. Kuang hajau ni. Ihya kita bakau. Bila orang tanya dia kata, saya tak cakap budak buka rakaman ni suara siapa? Senyap. Tak gentleman ni pondan siam. Mazhar tu pondan siam. Kan? Bangang menduh. Wali kau nak capan kau berani. Man aza waliyan, siapa yang menyakiti wali, pakat azan tu bila harb. Aku izin dalam perang ni. Tak bukan perang senjata, perang mulut, tak apa kan. Kontak waliullah, orang gembat lah kau kan. Kau siapa panggil? Makrifat kau ujung kuku wali pun tak ada. Kau duduk pada tapak kaki wali pun dah baik kan. Ikut hajat pada aulia. Orang kalau guru dengan guru diadab tak ada, maka ada pintu tertutup kan. Ini kau hina para aulia, kau hentam. Bukan tertutup, terbenam kambu dalam longkang tu kau duduk. Tarak badan longkang bawah. Arif billah nak lawan. Tak payahlah. Tuan Guru Haji Daud Al-Libadi, Tuan Haji Daud dekat Abal dan dia belajar 40 tahun. Alim 7 mazhab. Jalan-jalan. Akhir kalam dia apa? Ilmu kesedapan kelazatan yang aku dapat dengan Ta'ala dalam perjalanan tarikat sufiah. Dia buat pengakuan dan alim. Kau macam alim kau dapat PhD apa dia kan. Mengaji 4 tahun dapat BA buat anak, MA main anak. Dapat MA betul PhD berapa tahun. Orang dulu mengaji 40 tahun baru segan dengan aku alim kan. Saya masa duduk petani kan, orang terkerja kedai kopi kan. Tok ayah tu buka kedai kopi, kita minum kedai kopi kan. Tanya dia,
Tengok-tengok kat cashier dia tu, kita Arab tebal ni tuan. Toki kedai kopi, kita Arab ni tak tebal lah. Kita buka, alamak kita Arab kata. Kita tanya dia, tok ayah ngaji mana lama? Kita ngaji sebentar, ya 15 tahun je. 15 tahun sebentar. Kita nak ngaji 10 tahun pun, ya, mengkil. Perlu jantan pula. Kan 10 tahun, 15 tahun jah kata. Ngaji sebentar kata. Berapa tahun? 15 tahun sebentar. Kita Arab tebal-tebal. Ini balik sikit, wah, cakap banyak. Kita sakit hati dia, marah sangat tu kau main para aulia, dan aulia bukan macam kau dia punya makrifat. Kau makrifat pun tuan kulit bawang pun tebal lagi tuan. Allah Karim. Habis. Sebab itu ada hal mana tadi? Ya, maha rasa itu satu berada dalam alam sifat, bukan pada alam zat. Kalau alam zat dia panggil alamil lahud, ya. Kerana dia alam zat semuanya perantaraan akan lebur tu. Akan lebur pandangan. Dia panggil fana dan antabdu wa azamatillah, terserlah terang dalam batin hati dia kebesaran Tuhan, lain tak ada. Habis tenggelam lain. Takkan lazat kenikmatan tentang ni. Tengok Nabi Yusuf orang dah potong tangan. Tiga putus. Tu Nabi Yusuf tu makhluk. Ini bukan makhluk, al-khaliq, ya. Macam mana kau nak bayang? Tak boleh bayang. Tu dia kata man zak wa man lam yazuk lam yadri. Siapa rasa dia rasa. Ilmu rasa ni nak dapat dibuang kan. Farik galbak minal aghyar wa yamlahu bil ma'arif wal asrar. Kosongkan batin hati kamu, leburkan daripada mandang makhluk, bawalah Tuhan penuhkan dengan asrar, sir-sir dia, ma'arif, ma'rifat yang tinggi. Allah Karim. Kerana di alam zat semuanya perantaran, ya, tiada perantaran akan lebur, dan di sana tidak ada yang terdengar kecuali Allah. Sabda Rasulullah SAW, aku mengenal Tuhanku oleh Tuhanku. Araftu Rabbi bi Rabbi. Kenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Bila main dengan Tuhan, tuan, pembukaan dia dibuka, pum, oh dahsyat tadi. Allahumma ja'alna minhum. Sebelum mati tuan cari tuan ni. Ya, tak boleh duduk lagi tuan, kena riyadhah mujahadah minta. Sedangkan manusia yang hakiki adalah dipanggil mahrum bagi cahaya-cahaya tadi, ya. Dan firman Allah Ta'ala hadis kursi, manusia ada rahsiaku dan aku ada rahsia manusia. Ya, al-insan sirri wa ana sirru. Mana ada rahsia dia dengan Allah Ta'ala. Bila dia terbuka, bila hati terlalu bersih, ya, maka hijab diangkat. Ketika itu tunggulah pembukaan ke Tuhan. Kemudian sabda Rasulullah, aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minun minni. Aku dari Allah dan orang mukmin itu daripada aku. Firman dalam hadis kursi, aku ciptakan Muhammad daripada wajahku. Jaga tu. Jangan kita faham wajah mana juzuk daripada juzuk zat Tuhan ni, tak semua tu. Itu silap. Ya. Semua ni menggambarkan apa tuan? Dia duduk dalam maqam zat. Maknanya lenyap pandangan yang lain, ya. Yang dimaksudkan dengan wajah Allah Ta'ala ialah zat muqaddasah, mutajalliyah, ya, fi sifatil arhamiyah, zat suci tajalli daripada sifat kasih sayang tadi. Ini benar-benar dia panggil apa? Gelaran bentuk pentajalian. Kalau tuan-tuan tengok dalam Ahzab Sidi Ahmad Idris kan, oh dia minta jali lagi tuan. Ya. Saya mula-mula minta amal dengan Syekh Faiz arwah almarhum ni. Dia tengok kita balik macam nanti luar dia. Kau bagi budak kan, budak terkejut dalam kolam dia. Dia bagi. Dia tak bagi kan? Mula-mula tak bagi. Kita balik ya. Dah lama tu kita pun tak ingat. Dia punya pun. Tok Bu dah benarkan dia. Bawa dia. Tok Bu dah izin. Dia izin dia bawa kan. Kita pun dah lupa lama. Lepas tu dia makzun. Baru diizinkan kan. Jangan bagi sebarang kan. Dalam tu kata tajalli. Kata betul-betul kata kerja dalam kolam ni. Dahsyat tuan ni. Maknanya apa? Ilmunya mahal luas. Dahsyatan kehebatan dengan Allah Ta'ala ni, masya-Allah. Siapa tak ambil ugilah tuan-tuan ni. Kejarlah benda tu, insya-Allah. Kau boleh kerja main-main tuan. Kena follow betul-betul ni. Ini bukan kerja nak cari duit jutawan milianer tu, kecil tuan, tak ada harga. Ni dengan dia tuan ni. Bersedap dengan dia, bukan bersedap dengan makhluk dia. Tajari dan sifat kasih sayang sebagian firman Allah SWT,
Ayat yang baca di atas tadi, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya rahmatku melebihi azabku, ya. Inna rahmati ghadabat sabaqat sabaqat ala ghadabi, mendahului ala ghadabi, di atas kemurkaanku. Allah. Dan sungguhnya telah memutuskan kau ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Semua itu kasih sayang Tuhan. Dan telah datang kepada kamu sekian cahaya, itu nur. Dia masukkan apa itu? Ialah Nabi kita Muhammad SAW dan kitab yang menjelaskan, ya. Laqad ja'akum minallahi nurun. Nur yang pertama siapa? Wahwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul dalam syair Arab yang sebut nur Nabi adalah insan yang tidak ada bayangan. Nur, tidak ada bayang, dan itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lagi besar bayang, badan perut banyak apa? Makan banyak, tai banyak. Illa rahmatan lil alamin. Wa kitabun mubin, dan kitab itu Al-Quran. Dan akhir dalam hadis kursi apa disebut tadi? Ya, laulaka, kalau tidak kena engkau ya Muhammad, lama khalaqtul aflaq, aku takkan jadikan semua kejadian makhluk ni. Ya. Kalau tidak kena engkau, ya, tidak aku ciptakan satu pun pencipta. Darajat ketinggian Rasulullah SAW zahir dan batin baginda SAW sangat hebat dan al-fasul ashir dibayani hujub az-zulmaniyah wa nuraniyah. Ini penting dah ni. Akan datang nak ceritakan hijab-hijab dalam bentuk zulmaniyah dan bentuk nuraniyah. Yang zulmaniyah ni mudah kita faham, benda maksiat, mungkar dan sebagainya. Bentuk nurani ni jaga ni. Ya, ini akan dibincang belakang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin fa inna khaira kullahu bi Allahumma ja'alna min ahli tadrib wa jazib qulubana an nazar wa sukun ilayhi wa tayyib syukran. Alhamdulillah ya karim.